Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ni kita nak masuk tajuk yang baru untuk matematik tahun 4 iaitu topik wang. Okey, dan subtopik yang pertama adalah tambah wang. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita terus pergi ke penjelasan tentang tambah wang bagi matematik tahun 4. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil daripada buku teks kamu. Dekat sini kita ada satu pakej pelancongan. Okey, kamu tengok ada pakej A, dewasa dan kanak-kanak untuk harga dia. Okay, 7 hari 6 malam. Kemudian ada pakej B, harga yang berbeza sedikit untuk dewasa dan kanak-kanak. Okey, jadi kamu tengok. Sekarang ni dia kata apa? Apa ni kawan kamu ni kata seronoknya ayah jom pergi ke Disneyland. Disneyland mana ni? Oh ni, okey, ni Disneyland Okey, mak dia kata apa? Kita pilih package A, kos seorang dewasa RM7,800 dan seorang kanak-kanak RM5,460. Kita buat bajet dari awal. Okey. Kemudian bajet ni belanjawan lah. Kita nak tengok duit cukup ke tidak macam tu lah. Okey, kemudian ayah dia kata apa? Betul tu Rani, pasti impian kita untuk bercuti tercapai. Okey, jadi kalau soalan kata, berapakah jumlah harga pakej A? Sebab anak dia nak pergi Disneyland tadi kan? Untuk 2 orang dewasa dan seorang kanak-kanak. Okey, jadi kalau 2 orang dewasa untuk ibu dan ayah ni, jadi kita akan tulislah RM7,800 ni sebanyak 2 kali. Okey, yang pertama untuk ibu, yang kedua untuk ayah. Dan satu lagi untuk seorang kanak-kanak. Bila soalan menggunakan perkataan jumlah, selalunya operasi yang digunakan adalah tambah. Okey, jadi kita akan tambah ketiga-tiga harga ini. Okey, jadi kalau kamu tengok dalam buku teks, cara dia tambah, dia terus tambah semua. Okey, tak ada masalah. Kalau kamu yakin, kalau kamu rasa kiraan kamu okey, tak ada masalah, kamu boleh terus tambah semua. Okey, dan kalau kamu tengok, ini cara buku teks lah. Okey, setiap satu ni dituliskan RM. Okey, no problem. Macam cikgu kata, matematik ni dia banyak cara. Jadi, lepas ni cikgu akan tunjuk cara yang lain pula. Okey, jadi lepas kamu dah tambah semua, pastikan kiraan semua betul, nilai tempatnya betul. Okey, dan kamu akan dapat RM21,060. Okey, ini cikgu nak tunjuk contoh cara cikgu. Sebab cikgu tak suka nak tulis RM ni banyak-banyak kali, penat. Okey, jadi cikgu lebih suka gunakan jadual T. Okey, jadi siapa yang pernah belajar dengan cikgu, tahulah jadual T ni apa benda. Okey, jadi jadual T ni kita akan gunakan apabila melibatkan 2 unit yang berbeza, 2 atau 3 unit yang berbeza. Okey, jadi cikgu asingkan terus bahagian ringgit, RM, ringgit Malaysia dan bahagian sen. Okey, dan pastikan sebelum kita mula tengah-tengah ni, mesti kena ada titik yang membezakan antara RM dengan sen. Okey, jadi lepas dah ada jadual T, barulah kita masukkan soalan. Baik, yang pertama 4,059, yang kedua 12,368. Okey, cikgu letak dulu 4,059 di bawah bahagian RM. Okey, dan kamu tengok untuk nombor ini tidak ada sen. Jadi untuk sen kita terus letakkan kosong lah, tak ada nilai. Okey, kemudian kita nak tambah dengan 12,368. Okey, yang ini tolong hati-hati. Satu nasihat, satu tips yang boleh cikgu bagi, kita tulis dari belakang. Contoh dekat sini, semua ini adalah di bawah RM. Jadi kita mulakan dengan 8. Okey. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab selalunya murid, kesilapan yang selalu murid buat, bila dia nampak depan ni 1, dia automatik dia akan letak bawah 4. Itu yang selalu murid cikgu buat lah. Okey, jadi kalau kita nak selamat, kita mula dari belakang. Sebab kalau kamu letak 1 dekat bawah 4 ni, maknanya dah memang salah. Okey, 4 ini adalah 4,000. Sedangkan 1 ini adalah 10,000. Jadi nilai tempat dah salah. Okey, jadi cikgu cadangkan kita tulis dari belakang, tapi jangan masuk dekat sen. Okey, tulis dari belakang tu bukan daripada sen. Sebab kamu tengok, sini tak ada sen dia. Jadi kita terus letak di bawah RM. Okey, jadi kita teruskan.
Tulis dari belakang, baru betul. 1 di bawah RM10,000, ini RM4,000, 2 ni pun RM2,000 juga. Okey, sebab nombor yang kedua ni pun tak ada sen, jadi kita letakkan kosong. Dan kita jawab macam biasalah, kita jawab dari belakang. Okey, jadi sen dia masih lagi kosong. Okey, macam biasa, mana yang tak cukup kita letakkan di ruang nilai tempat seterusnya. Okey, kemudian kita tambah. Okey, bila dah habis, kamu tengok kalau tadi ada titik di antara RM dengan sen, pada jawapan pun kena letak. Kalau kamu tak letak, maknanya jawapan dah jadi sangat besar. Sedangkan sen dia tak ada. Okey, jadi untuk jalan kerja tak ada masalah. Kamu tak nak letak pun tak apa. Okey, tapi pastikan pada jawapan mesti letak. Okey, dan satu lagi, jangan biarkan jawapan macam ni. Okey, sebab bila dalam tajuk wang, kita bermain dengan unit. Jadi pada jawapan pun kita kena ada unit. So, cikgu keluarkan balik jawapan dia dan pastikan ada RM. Okey, jadi RM16,427. Kenapa cikgu tak letak sen dekat sini? Sebab bila sen dia kosong, maksudnya tidak ada nilai. Jadi kalau cikgu tak letak pun tak apa. Kamu nak letak pun boleh. Okey, tak ada masalah. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Jadual menunjukkan wang dalam beberapa akaun ibu dan bapa Watson. Okey, kita ada gaji, kita ada simpanan, kita ada amanah saham. Okey. Contohlah, ditanyakan berapakah jumlah wang ibu Watson. Okey, jumlah kita dah tahu iaitu tambah. Okey, dan kali ini macam tadi cikgu kata, cikgu tunjukkan dulu cara yang ditunjukkan dalam buku teks kamu. Jadi dalam buku teks, okey, sama juga RM dituliskan. Okey, kemudian yang kedua pun dituliskan RM. Pastikan okey, 4,857 diletakkan di bawah nilai tempat yang sama. Okey. Dan kalau dia tak ada titik, tengok. Kakak ni kata apa? Tulis kosong untuk melengkapkan nilai sen. Ini tadi sebenarnya kita dah buat lah masa kita guna jadual T tadi. Tapi tak apa. Kita tengok juga contoh yang dalam buku teks. Okey. Jadi tempat yang tak ada sen, kita letakkan kosong. Okey, titik mesti selajur dan kita jawab dulu daripada bahagian sen. Sama sahaja. Bezanya cara ini dituliskan RM untuk setiap baris dan titik pun kena tulis setiap lajur lah. Alright. Okey, jadi kita tambah macam biasa, tak ada masalah. Okey. Jadi kali ni cikgu nak tunjuk kalau kita nak tambah 3 kali. Okey, tapi menggunakan jadual T, RM dan sen. Okey, jadi macam biasa bila kita ada RM dengan sen, make sure ada titik yang membezakan antara RM dengan sen. Cikgu ambil dulu nombor yang pertama. Okey, tengok bahagian RM dia adalah 4,618. Bahagian sen dia adalah 50. Jadi kita masuk je ikut dia punya jenis. Okey, maksudnya kalau kita dah buat macam ni, takkan salah lah. Okey, kemudian tambah 761 macam tadi cikgu kata, kita mula dari belakang. Okey, yang ini ada tak sen dia? Okey, ada. 60 kita letak di bawah sen. Baik, yang ini cikgu tak tambah terus. Okey, cikgu tambah sikit-sikit. Kenapa? Sebab nak tambah terus boleh dengan syarat kita punya kiraan mesti betul. Okey, tapi kalau kita tak yakin, kalau kita nak pastikan jawapan kita lebih tepat, kita tambahlah sikit-sikit, tak ada masalah. Okey, tak ada buang masa pun. Sama je. Okey, jadi kita tambah dulu yang ni. Okey, macam biasalah kita tambah dari bahagian sen. Okey. 3. Okey. Dah dapat jawapan, barulah kita masukkan nombor yang terakhir iaitu RM10,500. Okey. Nak tulis ni di mana? Dekat RM ke dekat sen? Kamu tengok 10,500 ni adalah di bawah RM. Sebab kamu tengok dia tak ada titik. Jadi sen dia tak ada nilai. Jadi kita masukkan di bawah bahagian RM. Okey, tulis dari belakang supaya kita tak silap dia punya nilai tempat. Bila dia tak ada sen, kita letak sahaja kosong-kosong. Okey, dan kita jawab seperti biasa daripada bahagian sen.
tambah ni tak ada masalah lah selalunya. Okey, last sekali, nak biar macam ni sahaja ke? Tak boleh. Sebab kita ada titik yang membezakan antara RM dengan sen. Jangan lupa kena letak titik. Kemudian kita keluarkan jawapan kita sebab kita nak tulis balik unit wang dia. Okey, jadi jawapan dia adalah RM15,880.10. Okey, sekali lagi kita cuba buat contoh yang melibatkan 3 nombor. Okey, jadi macam biasa kita ada RM dengan sen, titik jangan lupa. Okey, jadual T Okey, kita masuk dulu nombor. Okey, kali ni kamu tengok 72 dekat sini. Make sure dekat sini. Jangan mula dari depan. Okey, sebab 7 ni adalah 70. Kalau kamu letak dekat bawah 4, dia dah jadi 70,000. Salah. Okey, jadi sebab itu cikgu kata nak selamat kita tulis dari bahagian belakang untuk bahagian RM ni. Okey, sen dia ada 25, masuk dekat bawah sen. Okey, kemudian kita jawab. Kita tambah macam biasa. Okey, pastikan kita tambah tu betul. Okey, dah dapat jawapan. Kita nak sambung dengan RM16,917.30. Jadi kita masukkan dulu untuk bahagian RM. Yang ini tak ada masalah lah sebab angka dia, bilangan angka dia sama. Okey, dan 30 sen masukkan di bawah sen. Okey, kemudian barulah kita jawab daripada bahagian sen. Mana yang terlebih tu macam biasalah. Kita pergilah ke nilai tempat yang sebelah. Okey, dah dapat jawapan. Apa tadi kita kena buat? Sebelum kita keluarkan jawapan, titik letak dulu. Okey, bila ada titik barulah kita ada RM dengan sennya. Kemudian kita keluarkan jawapan untuk tuliskan unit. Sen tak payah tulis ya. Bila kita dah ada RM kat depan ni, belakang ni tak perlu lagi tulis perkataan sen. Okey, kalau tak nanti dah jadi lain pula. Okey, nanti jadi RM 59,491.45. Lepas tu ada pula perkataan sen. Tak payah. Bila kita dah tulis RM, itu dah melambangkan dengan sen sekali. Okey, kalau melibatkan anu. Anu ni maksudnya nilai yang kita tak tahu. Okay, jadi contoh kalau anu di bahagian tengah, satu cara yang kita boleh buat adalah kita ambil jawapan dan kita tolakkan apa yang ada soalan bagi. Jadi untuk soalan ni kita punya jalan kerja adalah RM14,678. Okey, sen dia tak ada, so kita letak je lah kosong. Tolak RM9,350 pun sama juga, sennya tak ada. Jadi yang ni jangan tersilap. Kali ni kita kena tolak. Okey, sen tak ada masalah. 8 tolak 08, 7, 5, 2, 6 tolak 3, 3. Okey, 4 tolak 9 tak cukup. So, kita pinjamlah. Okey, jadi 14 tolak 9, 5. Okey, jadi macam biasa, titik jangan lupa tulis dulu. Dan barulah kita keluarkan jawapan dengan menulis unit RM. Okey, sen kenapa cikgu tak tulis? Sebab sen dia kosong. So, tak ada nilai. Tak tulis pun tak apa. Okey, kalau anunya di bahagian depan. Tadi dekat tengah-tengah. Kalau dekat depan nak buat macam mana pula? Sama juga. Kita akan ambil jawapan, maknanya nombor yang paling besar, kita tolak dengan apa yang ada. Apa yang soalan bagi. Okay, jadi bila kita tolak 2 kali ni, maksudnya kita tak boleh tolak terus. Nak tak nak, kita kena tolak sikit-sikit. Okay, jadi kita tolak dulu. Okay, contoh, cikgu ambil dulu jawapan. Okay, 5 sen, cikgu tolak dulu dengan yang pertama, RM23,117.90. Okey, tolak dulu yang itu. Okey, jadi kita dapatkan jawapan. Alright. Ini tolak macam biasalah. Dah tahu 4 ni cikgu pasti. Tolak kamu tak ada masalah. Okey, kemudian dah dapat jawapan, barulah kita tolak dengan nombor yang kedua, RM6,458. Okey, sebab RM6,458 tak ada sen, jadi bahagian sennya kita letakkan sendiri, kosong. Okey, kemudian kita tolak seperti biasa. Mana tak cukup tu kita pinjamlah.
Okey, 6 tolak 5 1, 5 tolak 4 1, 2 tolak 6 tak cukup. Okey, pinjam sebelah. Okey, jadi 12, 12 tolak 6, 6, 1 tolak kosong, 1. Okey, jadi letakkan titik dulu sebelum kita keluarkan jawapan. Okey, jawapan ingat tulis RM sahaja, perkataan sen tak payah. Okey, jadi jawapan dia RM16,114.15. Okey, selesai untuk tajuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu tentang tajuk tambah wang. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.